itu dia perlu dia melibatkan pelbagai perspektifnya. Okey ya. Perspektif yang pertama untuk makluman para pelajar dari segi keintelektualan ini harus ianya bersifat image, simbol ya, kemudian bersifat cerita. Contohnya yang katakan tadi babula babu. Okey, kemudian mesti ada practical, hands on. Contohnya cikgu boleh gunakan yang berkaitan tentang sekitaran dia. Contohnya cikgu nak berkenalkan berkaitan tentang serangga barangkali. Apa serangga yang mudah ada di sekitaran. Contohnya rama-rama. Jadi rama-rama itu dia kaitkan dengan lagu. Mungkin cikgu boleh buat lagu Kukuc Hotahe. Contohnya ini rama-rama, ini rama-rama, ini rama-rama biru muda. Jadi pergerakan boleh dibuat di situ. Maksudnya itu dah sekitaran tradisinya, ya. Mereka pernah tengok rama-rama. Jangan pula kita bagi yang gambar-gambar lain. Itu dia perkara-perkaranya sebab mereka belajar melalui proses ansur maju, ya, dari mudah ke susah. Yang pertama mesti berdasarkan kepada diri mereka sendiri. Kemudian mesti dikembangkan kepada keluarga. Kemudian barulah kepada masyarakat. Ya, dan sudah tentu dalam hal ini ada 6 prinsip yang perlu dia tahu, maksudnya cabaran-cabaran yang perlu kita fahami. Antara lainnya ialah prinsip pertama, pendidikan OA ya mesti berteraskan pada perhatian. Dia mesti melibatkan, yang kedua mesti melibatkan pelbagai disiplinnya ya. Yang ketiga mesti ada eksperimen, iaitu kita katakan kita ada keadaan inquiry, penemuan. Mestilah penguasaan bahasanya kita kena tahu. Ya, ini cabaran-cabaran lah. Maksudnya penguasaan bahasa dari segi bahasa semai. Tetapi saya katakan tadi, ya, antara perkara yang telah kita buat adalah kita adakan bahan sisipan dalam pelbagai bahasa itu. Kemudian antara lain ialah kita menghormati, kita mengiktiraf ilmu bahasa dan warisan. Maksudnya bagaimana kita membawa ilmu-ilmu masyarakat asli itu ke dalam pengajaran kita. Ya, memang kita buat, tetapi apa yang penting dalam hal ini ialah kita harus sedar bahawa nilai-nilai yang perlu kita fikirkan, perkara-perkara yang perlu kita fikirkan ialah dalam usaha kita merentas ilmu intelektualisme ini ialah yang pertama nilai identiti. Kena kita faham siapa itu masyarakat asli ya sebagai seorang guru. Kemudian kita mesti rasa keterkaitan seperti mana dikatakan oleh doktor tadi, sense of belonging, sense of ownership dan sebagainya. Mesti ada keterangkuman, maksudnya perspektif unik pribumi itu hebat ya. Ketimbal balikkan kita perlu menghormati mereka seadanya sebagai sebuah kaum yang mempunyai nilai. Ya, sebenarnya banyak juga dalam kalangan istilah dalam masyarakat OA kita gunakan. Contohnya istilah pangkat. Pak Long, Pak Engah, Pak Atih itu sebenarnya berasal dari masyarakat orang asli. Ya, contohnya dan kemudian perkara-perkara yang lain kita harus memahami mereka, kita kata mengiktiraf mereka bahawa masyarakat asli ini telah membantu atau telah pun katakan mempunyai peranan yang besar, bukan sekadar dari segi pelibatan seperti askar polis Senoi Perak dan sebagainya, tetapi juga pada zaman Melayu Perak, Melayu Pahang, Negeri Sembilan dan sebagainya, mereka juga berperanan sebenarnya. Itu antara perkara yang perlu kita berikan perhatian lah, maksudnya mengiktiraf mereka. Kemudian antara lainnya ialah kita nilai menghormati masyarakat asli, bahawa mereka mempunyai hak-hak, mempunyai hak walaupun terpencil, tapi kita perlu memastikan bahawa terpencil tidak bermakna pendidikan itu kita pinggirkan. Ya, jadi saya rasa itu antara yang saya nak tambah, dan insya-Allah kita teruskan lagi perbincangan pada pagi ini. Sekian, terima kasih Saudara Mirza. Terima kasih Dr. Aminuddin atas pencerahan tadi. Mungkin kita boleh beralih ke soalan yang seterusnya, dan rasanya soalan ni ialah bagaimana intelektual orang asli ni sesuai untuk dibangunkan dalam bentuk kurikulum dalam pendidikan formal. Mungkin panel masing-masing boleh memberikan idea. Mirza, saya respon lah ya, Mirza? Ya, boleh.
Okey, saya tertarik dengan soalan tu dan terima kasih juga kepada Dr. Amin sebab Dr. Amin telah membentangkan sedikit tentang apa yang dimaklumkan tadi ialah perlunya satu, kita panggil sebagai satu pedagogi yang kita perlu bangunkan untuk kita mengajar dan juga untuk mendidik pelajar-pelajar masyarakat asli lah. Dan ini sama juga, saya sangat setuju dengan Dr. Roslan tadi, yang mana Dr. Roslan menyarankan agar adanya satu kaedah ataupun satu approach untuk kita mendidik pelajar-pelajar asli. Jadi apa yang kami lakukan pada masa yang sekarang ni, apa yang kami buat ialah kami cuba gabung jalinkan elemen-elemen dalam satu konsep yang dipanggil sebagai forest school ataupun sekolah rimba. Jadi kita tak boleh nak buat satu konsep, maksudnya sekolah rimba di Malaysia sebab konsep sekolah rimba ni asalnya ialah di mana kalau kita tengok di Britain ataupun di Indonesia ataupun di Brazil, di mana pihak sekolah sebab dia ada authority, sebab kita tak sama macam dia orang. Pihak sekolah akan ataupun cikgu ataupun guru-guru akan membawa pelajar ke hutan. Dia maksudnya keluar daripada kawasan sekolah, dia akan bawa ke hutan dan di situ mereka akan diberi pendedahan tentang elemen-elemen alam sekitar. Contohnya elemen tanah ke elemen pokok, pohonnya, daun, apa semua sekali lah. Itu bermaksud pengajian di luar bilik darjah. Maksudnya mereka bawa ke hutan. Tapi apa yang kami cuba adaptasikan di sini ialah kami cuba bangunkan satu pedagogi di mana kita buat sebagai satu syarat di mana kita ambil elemen dalam sekolah rimba itu dan kita bawa ke sekolah. Bermaksud daripada luar kita masukkan ke dalam. Contohnya, kalau kita tengok daripada yang Dr. Amin beritahu tadi, kita masukkan elemen simbol, elemen-elemen haiwan, elemen-elemen apa yang kita tengok oleh Cikgu Muhammad Azri tadi, daun-daun. Elemen ini kita gunakan sebagai BBM kita. Kita tak bawa pelajar keluar sekolah sebab itu menyebabkan keselamatan. Kita terpaksa aku dengan itu sebab itu merupakan satu dasar. Kita tak boleh nak bawa keluar pelajar daripada kawasan pagar sekolah itu. Jadi kita bawa elemen itu ke dalam. Ataupun kita boleh bawa pelajar keluar bilik darjah dalam kompaun sekolah itu sendiri. Contohnya kita gunakan daun, kita gunakan buah untuk kita mengajar. Contoh kalau kita katakan untuk matematik. Alright? Untuk matematik itu kita buat untuk nombor ataupun pengiraan menggunakan batu-batu kerikil, menggunakan buah-buah, menggunakan daun. Kemudian kalau kita mengajar sains, kita gunakan daun-daun itu untuk kita tengok dari segi surface, permukaan, licin ataupun kesat dan seterusnya lah, menggunakan panca indera mereka. Ataupun dari segi bahasa, contohnya macam kita buat lagu, kita menggunakan nama-nama, melabel, semua sekali lah. Sama juga dengan bahasa Inggerisnya sekali, itu semua sama. Jadi apa yang kami buat ialah kami ambil elemen tu dan untuk kita menerapkan elemen-elemen ini dalam pendidikan masyarakat asli ataupun di SMOA, Sekolah Murid Orang Asli. Jadi cabaran utama dia ialah kita mesti membantu guru-guru di pihak sekolah. Macam mana guru mesti tahu pedagogi itu supaya dia boleh sampaikan kepada pelajar. Jadi apa yang kami buat, apa yang perlu kita buat ialah kita perlu memanggil ataupun kita perlu memberi satu modul, dan untuk modul itu kita perlu kerjasama daripada guru-guru asli ataupun guru-guru yang mengajar di SMOA yang ada banyak pengalaman. Jadi kita ambil mereka dan kita tempatkan mereka dan kita bina modul khas di mana di modul itu kita akan gabung jalinkan untuk setiap mata pelajaran. Contoh kita ambil mata pelajaran yang utama, mungkin katakan kita bahasa Malaysianya, bahasa Inggerisnya, sains dengan matematik. Kita ambil yang subjek yang utama dia, kita ambil pakar-pakar, guru-guru pakar ataupun guru-guru yang terlibat secara langsung dengan SMOA, Sekolah Murid Orang Asli ni, dan kita bangunkan dia punya pedagogi. Okay? Dan dari situ juga kita jalinkan dengan bahasa-bahasa mudah, bahasa interaksi mudah dalam suku kaum tertentu untuk kita gunakan semasa pengajaran PDPC nanti. Jadi kita bangunkan modul yang ada elemen sekolah rimba ataupun elemen mesra rimba itu. Jadi di sini kami namakan dia sebagai nature gogi. So we go back to nature again. So kita ambil yang itu dan kita buat sebagai satu pedagogi kita sediakan dalam bentuk modul dan nanti dia akan disebar luaskan seboleh-bolehnya kepada semua SMOA, semua Sekolah Murid Orang Asli. Okay, seboleh-bolehnya. Dan disitulah nanti antara cabaran utama dia adalah dari segi
kesediaan dan juga kerjasama dan juga sokongan daripada pelbagai pihak. Dari segi kesediaannya bermaksud guru-guru yang mengajar menggunakan kaedah naturogogi ini nanti, mereka perlu bersedia. Mereka perlu tahu dan bersedia. Satu, bersedia dia banyaklah. Kalau seorang guru ni bersedia ni bermaksud mereka bersedia dari segi mentalnya, dari segi dia punya persediaan mengajarnya dan seterusnya lah, macam-macam. Kemudian dari segi sokongan, dia mesti ada sokongan daripada pelbagai pihak. Contoh yang paling utama ialah sokongan daripada pihak pentadbir sekolah itu sendiri. Kalau pihak pentadbir sekolah tidak memberi sokongan, agak sukar kepada guru-guru di kawasan atau di sekolah tersebut untuk melaksanakan. Itu satu, peringkat yang utama. Peringkat yang kedua di peringkat PPD. Bermaksud, peringkat PPD sendiri ataupun pejabat pendidikan daerah sendiri yang kontrol di sekolah-sekolah di daerah, sesuatu daerah itu, dia mesti ada sokongan dia. Contoh sokongan tu mesti ada surat arahan, contohnya lah. Atau mesti memanggil mereka ni untuk berkursus, contohnya. Right? Dan ini sama juga, kita naik sedikit ke atas lagi, mungkin kita tengok pada sokongan daripada pihak JPN itu sendiri, Jabatan Pendidikan Negeri. Kemudian akan naik kepada kementerian. Bermaksud yang tadi saya kata, kita memang betul kita daripada top dan bottom, tapi sekarang ni kita cuba buat daripada bottom ni kita bawa naik ke atas. Dan apabila ada dua jaringan ini ataupun dua interaksi ini, akan terjadi sesuatu yang miracle lah pada saya. Okay? Itu yang kita nak harapkan. Jadi itu antara cabaran. Saya terus satu lagi. Cabaran yang saya letak kat sini ialah satu cabaran yang utama yang kita, kalau kita ada pedagogi ini, dari segi masa. Sebab kita ni kaedah kita dalam pendidikan kita, sebab kita ni terbiasa dengan exam oriented. Bermaksud, apabila kita mengajar, kita nak mesti ada result yang bagus. Maksudnya, result tu mesti cepat dan tinggi. Maksudnya yang cantik. Kalau kita mengajar tu, kalau dulu katakan UPSR, kita nak, pelajar kita mesti dapat A belaka. Dan sebagaimana saya kata tadi, kita semua pelajar yang kita boleh assess dengan cara yang sama. Sebab dia akan berbeza. Okay? Dan apabila kita tengok kepada masa ini, bila kita menjalankan modul ni, dia perlukan masa. Mungkin kita tak boleh kata, okay, bila kita buat je ni, akan ada, nanti tahun depan ni tak akan dapat dia punya result. Tak. Sometimes it takes maybe for a few more years to come. Alright? So mungkin dia akan dapat dalam masa 5-6 tahun ataupun itu sebab kita ada perancangan-perancangan tertentu. Alright? Dan akan adalah result-result yang akan ada, kita panggil short term result dan juga long term result lah. Contoh short term ni mungkin bila dah kita buat pedagogi ini dan pelajar-pelajar peribumi ini sendiri merasakan yang mereka ni belajar, kita belajar daripada konteks kita. Maksudnya kami ni belajar daripada apa yang kami dah tahu. Bila kami datang ke sekolah, cikgu pun tambah lagi. Jadi dia akan menimbulkan rasa minatnya, merasa motivasinya. Jadi dia akan datang ke sekolah. Jadi result yang utama ialah perubahan dari segi kehadiran pelajar. Dan result yang kedua ialah perubahan dari segi tingkah laku pembelajaran pelajar. Bermaksud pelajar telah mula berubah untuk belajar. Jadi kalau kami di sini, kami akan cuba kaitkan dengan konsep PLC. Bermaksud Professional Learning Community. Saya rasa semua tahu tentang PLC. Jadi PLC itu bermaksud perkongsian. Antara tujuan utama PLC yang kami sebenarnya utarakan oleh DU4, tetapi kita ambil dia punya elemen-elemen tu untuk kita buat di sekolah-sekolah. Okey, dan PLC itu antara tujuan utama dia adalah kita nak tengok perubahan tingkah laku pelajar. Pelajar tak kira pelajar mana-mana pun, apabila kita mengajar tu, dia ada perubahan sikap dia, perubahan tingkah laku dia. Bermaksud kalau pelajar tu daripada tidak hadir ke sekolah dan dia dah mula hadir dan dia dah mula menunjukkan minat dan dia dah mula membuka mulut dia untuk belajar ataupun untuk berkata-kata dengan cikgu, itu merupakan satu perubahan. Dan itu satu kejayaan kepada guru dan kepada sekolah. Dan kami tak menengok macam PLC, dia tidak melihat itu sebagai kita bagi untuk tujuan utama dia bukan untuk dapatkan A+, tak. Tujuan utama dia lah mesti ada perubahan pelajar. Maksudnya pembelajaran berjalan. So itu kita melibatkan PLC. Dan apabila kita berkata tentang PLC ni, apabila kita menghasilkan modul itu sendiri nanti, modul itu pun merupakan satu PLC. Perkongsian di antara guru-guru dan juga pakar-pakar dan juga mungkin kita semua ni akan terlibat untuk kita sama-sama membangunkan kurikulum dan juga pedagogi untuk orang asli lah, macam orang asli. Dan sebagaimana yang dimaklumkan oleh Dr. Roslan dan juga disokong oleh Cikgu Fazriana tadi, saya panggil cikgu lah walaupun dia tidak dipostingkan lagi,
memang dia mengikut setempat. Yes, saya setuju dengan itu, setempat. Walau bagaimanapun, dia kalau kita buat satu pedagogi yang berbeza sekalipun, dia mesti ada kreativiti di kalangan guru ataupun dalam kalangan guru itu sendiri. Guru mesti kreatif untuk mengajar. Alright, dan daripada mana datangnya kreativiti ini? Saya lebih percaya kepada konsep berjiwa pendidik. Kita mesti ataupun guru tu mesti ada jiwa pendidik. Kalaulah dia memang rasa memang dia down dah untuk jadi guru, dia memang tak akan boleh. Walau kita bagilah pedagogi macam mana, in fact kalau kita bagi lesson plan sekalipun siap-siap semua sekali, bila dia tidak ada jiwa pendidik, dia tak akan dapat nak mengutarakan ataupun deliver the content of the language, the content of the lesson itself. So itu yang kita cuba terapkan untuk kami. Sama-sama kita bersama-sama membantu pendidikan masyarakat asli di situ. Dan mungkin saya nak cuba masukkan juga, sebab saya tengok dari jadual tu dia ada macam satu resolusi lah, nanti akan buat resolusi lah perbincangan kita ni, apa kita punya hasil-hasil perbincangan kita kan. Tadi Dr. Roslan pun ada menyatakan tentang guru-guru yang saya setuju bila kita kata bila Dr. Roslan kata kita mengambil pelajar-pelajar yang the best among the best di pelajar-pelajar asli ni untuk mereka berada di SBP. Dan kami pun pernah, kami di peringkat IPG sendiri, Pusat Perbimbingan sendiri, kami pernah mencadangkan agar kami, ada satu sistem ataupun satu sekolah di mana di sekolah itu kita wujudkan satu sekolah di mana pelajar-pelajar yang bukan kata yang 5A tak, pelajar yang kita nampak ada potensi untuk cemerlang ataupun untuk berjaya dalam kalangan masyarakat asli sendiri, bermaksud di sekolah-sekolah mana, di Perak ke, di Pahang ke, kita tempatkan di satu kawasan, mungkin kita cadangkan di sini, di IPG ini, di mana mereka akan bersekolah di sini. Bersekolah di IPG ini, dan guru-guru daripada luar akan datang bersekolah di sini, maksudnya ada sekolah di sini, dan di situlah nanti kakak dan abang-abang yang pelajar asli di IPG ini akan menjadi kakak dan abang angkat pada mereka. Itu merupakan satu idola pada mereka, satu role model pada mereka, dan dia satu pertolongan ataupun satu motivasi kepada mereka untuk mereka berjaya. Konsep dia adalah sekolah komuniti di mana pelajar itu akan bergerak daripada tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3 hinggalah kepada tingkatan 5, dan apabila kalaulah mereka ada rezeki, mereka akan terus sambung di IPG sebagai pendidik guru. Bermaksud kita groom dia daripada awal sehinggalah kepada dia mendapat pekerjaan, sehingga mereka boleh mengubah dia punya kaum mereka sendirilah. Dan kami pun terus kepada nanti penempatan pelajar pun kami cuba memberi hint kepada pihak-pihak yang berwajib lah, supaya pelajar-pelajar asli daripada IPG ini akan ditempatkan di sekolah-sekolah asli. Itu bukan syarat untuk program mereka. Mereka mesti berada di sekolah asli. Tidak boleh berada di sekolah yang lain atau di sekolah bandar lah. Tak adalah. Konsep dia ataupun syarat dasar dia mesti berada di sekolah asli. Sama ada di tempat mereka sendiri ataupun di tempat lain. Selalunya kami mencadangkan agar mereka ditempatkan di tempat lain dulu. Atau contoh kalau pelajar daripada Lipis ni, asal dari Lipis, pelajar asli Lipis, mereka akan ditempatkan di Perak katakan. Sebab nanti mereka akan mendapat pengalaman dulu. After a few years, then they come back to Lipis again in order for them to still continue their education and also to develop the community. So I think I would like to stop there. So I would like to give other panels to provide their own views on this matter. So thank you. Back to you, Mirza. Thank you very much. Terima kasih Encik Nur Isyamuddin. Jadi mungkin panel lain nak menambah. Kita silakan. Assalamualaikum. Saya mungkin nak tambah sedikit. Actually, apa yang kita bincangkan hari ini adalah satu benda yang saya rasa banyak yang idea-idea yang mungkin kita boleh come out the solusi ni. Sebenarnya solusi-solusi ni kalau tanya Dr. Amin dah banyak solusi-solusi yang kita come out sebelum ni. Tapi ia je 3
solusi, kan? Tidak ada tindakan. Bukanlah tak nak, saya tak nak cakap lah tak ada tindakan, ada kan, tetapi dia tidak menyeluruh lah kan. Jadi kan nanti kan cakapkan benda-benda macam tu kan nanti orang marah kita kan. Tapi itu yang berlaku dalam hari ini. Apa yang saya nak tambah sedikit tadi saya nak tambah sebab saya memang tengah membuat sebenarnya satu buku mengenai tentang success story sebenarnya. Saya telah mengumpulkan beberapa pelajar-pelajar orang asli yang berjaya untuk saya rakamkan, saya naratifkan tentang kejayaan-kejayaan mereka supaya mereka ini boleh dijadikan role model. Antara tema-tema penting yang disebut adalah memang peranan sekolah. Sebab tu kalau kita tengok, dia sebenarnya walaupun Zakbar pernah sebut perangai itu bergantung dengan diri sendiri kan. Zakbar pernah sebut, tapi untuk konteks orang asli ni, diri sendiri tu the last. Dia last. Sebab dia mesti ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi dia dulu, membuka pemikiran dia, membuka macam tadi kan sahabat-sahabat kita sebut tentang pendedahan tu semua, barulah akhirnya tercetus kepada dirinya dan kemudian diri dia yang decide sama ada nak berubah. So ini yang saya cuba synthesize kan sebenarnya. Diri sendiri itu adalah yang terakhir sebenarnya. So antara yang disebut adalah peranan sekolah. Sebab tu kalau kita tengok sekolah-sekolah yang sukses dalam kalangan sekolah-sekolah orang asli adalah sebab guru besarnya. Sebab guru besarnya memang memainkan peranan yang sangat penting kan. Kalau tengok dekat Bukit Kudung tu, dekat Johor, tengok guru besarnya macam mana dia cuba untuk mengubah semangat dia terhadap orang asli, jiwa dia terhadap orang asli tu semua, akhirnya memang pelajar-pelajar dia akan berjaya kan. Berjaya tu bukan bermakna ada 10 orang 5As, 4As, tidak. Tetapi pelajar-pelajar dia terdedah dengan sistem pendidikan tu. Akhirnya dia memanfaatkan pendidikan ilmu-ilmu yang dia ada itu dari segi pembentukan karakter kan. Kemenjadian murid itu adalah perkara yang penting dari segi kita lihat perubahan itu. So faktor pentadbir sekolah itu adalah sangat penting. Saya memang mengharapkan bahawa kerajaan tidak meletakkan guru-guru di sekolah orang asing inilah guru-guru yang terbuang kan. Sometimes mentality tu ada tau. Dia menjadi guru-guru yang letakkan sekolah saya ni guru-guru yang kena punishment. Kan, yang cold storage yang diletakkan kat sana. So this a reality kan yang kita kena terima kan. Hopefully benda-benda begini tidak berlaku kan. Kita nak guru-guru yang diletak tu adalah guru-guru yang memang betul-betul ada jiwa. Saya memang tak risau guru-guru yang daripada Tengku Afzan ni. Saya risau guru-guru yang daripada IPTA, daripada IPG lain yang tidak ada pendedahan culture ni. Memang mereka ada ambil kursus tentang sosiologi pendidikan, tetapi sejauh mana kursus itu terangkumnya elemen-elemen culture tentang orang asli ini, itu yang saya risau. Sebab itu kalaulah perkara modul-modul yang daripada Tengku Afzan ini boleh disebar luaskan kepada semua IPG, kepada semua universiti kan. Even saya di UPM pun tak pernah dijemput pun oleh Fakulti Pendidikan untuk menerangkan tentang culture orang asli, betapa sedihnya kan. Jadi ini perkara yang saya rasa mereka take for granted sebenarnya kan. Mereka take for granted tentang bahawa orang asli ini termasuk Sabah Sarawak yang perlu kita santuni dengan keadaan yang agak berbeza kan. Bukan seperti masyarakat biasa ini kan. Bukanlah mereka ini meminta perhatian, tetapi kita dah tengok kan, dah daripada tahun 1995, buat pengetahuan adik-adik semua, 1995 adalah tahun pertama bila sekolah orang asli diserahkan kepada Kementerian Pendidikan. Asalnya sekolah ini adalah sekolah di bawah Jabatan Kemajuan Jabatan Hak Ehwal Orang Asli, kemudian diambil oleh Kementerian Pendidikan tahun 1995. Sehingga hari ini kita lagi masih bercakap benda yang sama kan. Kita masih lagi bercakap benda yang sama. Jadi kesungguhan dari segi persediaan guru itu sangat penting sebenarnya. Tadi sahabat panel kita sebut tentang persediaan guru itu sangat penting kan, tentang kreativiti. Kreativiti ni dia tak datang sekali dua macam tu, tidak. Dia perlu dibentuk dan ni. So ini perkara yang guru-guru perlu ada supaya guru-guru ini, itu yang saya agak risau benda
itulah. Kita nak guna kurikulum mana pun tak ada masalah sebenarnya. Kan? Nak guna kurikulum mainstream, nak guna kurikulum rimba ke apa benda tu semua, tak, itu bukan isunya. Isunya adalah adakah guru-guru kita ni bersedia, mempunyai training yang cukup, mempunyai pengetahuan, skill dan sebagainya yang cukup untuk kita santuni anak-anak orang asli ni. Itu yang paling penting. Kalau kita ada kurikulum rimba ke dan sebagainya, ini juga akan menjadi negative effect sebenarnya kepada mereka bila mereka transisi ke sekolah menengah yang memang fully tentang mainstream education. Nanti dah akan ada masalah. Dia tak boleh terima, dia tak boleh adapt dengan sekolah menengah punya ni. Sebab tu kalau kita tengok statistik dari segi keciciran, daripada darjah 6 nak naik tingkatan 1 tu sangat tinggi. Sebenarnya ramai yang tercicir waktu tu dan ramai yang stop sampai form 3, tak nak sambung form 4, form 5 sebab dia dah tak boleh dah. Kita ada sekolah menengah yang kita satukan iaitu di Pahang. Kita ada juga. Pahang ni bagus lah, semua benda dia ada kan. Semua benda dia ada. Sebab Pahang paling ramai kan orang asli kan, Pahang dan juga Kelantan. Jadi ini perkara yang kita kena fikirkan juga. Sebab tu kurikulum itu saya rasa lebih baik menggunakan mainstream, tetapi pedagogi itu kan yang perlu kita bezakan. Macam contohlah, hari ni saya memang happy lah bila UPSR tu tak ada kan. Bayangkan kalau soalan karangan UPSR dia selalu contoh lah saya bagi kan. Dia kata, oh anda pernah bercuti di sekolah yang lalu, anda bercuti di pantai mana. Yang orang asli tak pergi pantai, duduk hutan tu, macam mana nak jawab soalan tu? Kan? Jadi ini perkara yang saya kira dia mesti lokal lah, bersifat lokal. Jadi kalau cikgu sekolah yang buat soalan sendiri, dia tahu apa yang dekat dengan pelajar dia kan. So saya rasa itu lebih baik sebenarnya. Tak adalah tanya soalan-soalan yang memang budak-budak tak menggambarkan pun. Dia pun tak pernah bercuti sekolah, dah pergi bercuti pun. Macam ni dia nak buat karangan, benda-benda macam tu kan. Jadi ini perkara-perkara yang kita kena fikirkan lah. Sangat banyak cabaran sebenarnya. Kalau kita dengar daripada ground kan, bagaimana cikgu-cikgu tak datang sekolah, masuk sekolah pukul 9, kerja 3 hari saja. Ini semua true story. Tapi tak semua tempat lah kan. Dia memang ada satu-satu tempat yang berlaku benda-benda ini semua. Kita juga pernah cadangkan bahawa sistem persekolahan orang asli berbeza dengan arus perdana. Maknanya sistem persekolahan itu maksudnya bila cuti, bila waktu kelas sebab ikut musim buah kan. Kalau musim buah tu tak ada budak orang asli datang sekolah. Jadi waktu tu sepatutnya diberikan cuti. Adalah waktu-waktu yang mereka ni. So itu juga pernah ni, tetapi agak sukar sebenarnya nak ni, tetapi ada semangat sebenarnya untuk nak melaksanakan, sebenarnya boleh je. Tak ada jadi masalah pun perkara-perkara tu kan. Cuma kita ni, tu saya kata kita ni terlalu federalistik kan. Susah benda-benda tu sebab dan kita juga yalah kadang-kadang kita ni tak boleh nak cakap apa sebab kita ni juga termaktub dengan dasar pendidikan kan, akta pendidikan yang kita banyak benda yang kita ada do and don'ts lah untuk kita lakukan. Tetapi mungkin kita boleh memberikan orang kata budi bicara dalam kita melaksanakan sistem pendidikan untuk masyarakat orang asli. Macam tadi kita punya bakal guru ada sebut yang dia orang Kuala. Orang Kuala ni special. Kan? Kalau kita tengok orang Kuala ni, kita kena belajar tentang sejarahnya. Sebab dia daripada Proto Malay. Bila mana dia berada dari Proto Malay dan mereka ini adalah nelayan. Kalau kita tengok susur penempatan struktur geografi Proto Malay di bahagian selatan tanah air, mereka ini memang bercampur dengan sebenarnya dengan Jawa kan? Dengan Jawa sebenarnya sebab dia ada unsur-unsur berkaitan dengan Indonesia kan di peringkat selatan itu. Sebab itu mereka ini kalau nak katakan bukanlah sebab perkahwinan campur saja, tetapi memang daripada asal mereka ini mereka telah bergaul sebab mereka ini adalah berduduk di perairan kan dengan masyarakat Melayu. Sebab itu di peringkat daripada zaman moyang mereka juga dan mereka memang bergaul dengan masyarakat Melayu. Sebab itu
kehidupan mereka itu dah jadi macam kehidupan Melayu. Kalau tengok masyarakat orang Kuala di Johor itu. Sebab tu itu juga pergaulan, sosialisasi ni semua membawa perubahan dalam kehidupan mereka. Akhirnya mereka ini menjadi lebih baik berbanding mereka yang berada di kawasan pedalaman yang di Taman Negara dan sebagainya. So ini antara perkara yang dari segi kita kena faham. Dan saya pernah juga memberikan cadangan sebenarnya kepada kementerian untuk mewujudkan sukan orang asli, okay, untuk memberikan pendedahan kepada, sebab kalau you tengok orang Kuala tu satu, lagi satu tengok orang laut ni adalah orang apa dekat Johor tu apa orang apa ni Dr. Aminuddin ni yang dekat ni orang Kuala lagi seorang orang Seletar. Orang Seletar. Ya. Orang Seletar ni kanak-kanak mereka ni pandai berenang. Dan mereka ni boleh menyelam lebih lama daripada kita ni lah yang normal ni kan. Ni semua. Jadi mereka ni diberi training tentang apa sukan renang ke apa benda tu semua, berkayak tu semua. Mereka ni mungkin boleh jadi jago lah. Tengoklah Pandalela ni kan. Dia pun juga adalah daripada Sarawak dan kehidupan dia bagaimana kan. Sebenarnya faktor-faktor ini sebenarnya kita boleh develop dari segi intelijen mereka untuk ni. Bukannya sekadar melihat dari segi pendidikan yang berbentuk ni saja, tetapi skill macam sukan tu semua. Saya pernah cadangkan adanya sekolah sukan khas kepada masyarakat orang asli untuk ni. Sebab kalau tengok dekat dekat Sungai Sampur, pelajar-pelajar Sungai Sampur, SK Sungai Sampur, mereka ni ditrain menjadi gimnastik. Bayangkan duduk di Sampur tapi atlet gimnastik ramai daripada SK Sungai Sampur, sebab semuanya berasal daripada mereka main sewang. Mereka ni tarian sewang tradisional punya ni. Kemudian daripada situ mereka bentuk untuk jadi ahli gimnastik. So ini perkara-perkara yang kita boleh fikirkan, bukan hanya melihat dari segi intelektual, dari segi untuk jadi guru, untuk ni lah kan, ni semua. Sebab tu kita kena belajar kita kena belajar macam mana di Australia. Manakala saya banyaklah sikit tentang pengalaman itu. Di Australia bagaimana mereka buat by stages. Mereka ni bermula sistem pendidikan Aborigin bermula daripada 1905 lagi. Bayangkan 1905 dia dah start untuk pendidikan Aborigin. Apa yang dia buat starting, dia buat adalah dia meramaikan guru dahulu. Dia meramaikan guru. Dia ambil guru-guru pelajar-pelajar Aborigin yang memang just cukup syarat saja untuk, bukan cukup syarat, tak cukup syarat pun. Yang penting pandai membaca, mengira tu semua, dia train sebagai guru untuk dapat sertifikat guru. Itu perkara pertama dibuat. So bila ramai guru dan guru-guru ini akan berada di sekolah-sekolah Aborigin, mereka ini akan lebih dekat dan lebih faham dan akhirnya mereka mengubah. Kan mereka mengubah anak-anak Aborigin di sana. Dia memang bermula dengan guru. Kemudian dia ramaikan doktor. Sebab ada satu masa di Australia, dia ada masalah dari segi discrimination di hospital. Ni cerita dululah. Bila Aborigin lahir je, dia terpaksa bungkus barang-barang tu dibuang. Itu discrimination yang berlaku. Jadi untuk erase semua stereotype tu semua, dia ramaikan Aborigin sebagai medical doctor. Ini dia kontrol tau. Dia kontrol dari segi pengambilan pelajar. Maknanya kalau you nak pergi belajar overseas ke, nak apa ke, menggunakan beasiswa kerajaan, I nak bidang ini je yang you ambil. Jadi ramailah doktor masa tu. Kemudian ramai nurses. Now barulah dia fokus kepada science and technology. Dia by stages. Dia very ni. Tapi kita kan jenis yang buka saja kan untuk orang asli ni buat. Tapi kalau kita ramaikan guru dulu, nanti orang kata kita macam menyekat. Suatu dia kata dia ada pro and cons kan. Tetapi kalau kita tengok model itu boleh berjaya sebab dengan kita kena mula dengan pendidikan di sekolah kan. Sebab kalau ini kita gagal untuk kita trace, kita solve, dia takkan selesai benda-benda lain kan. Jadi kalau kita boleh ramaikan bilangan guru tu semua
mungkin Tengku Afzan boleh increasekan lagi bilangan ataupun pusat kecemerlangan ini perlu dibuka lagi di tempat-tempat lain kan. Itulah benda-benda ni ambitious sebenarnya. Kerajaan pun nak bagi duit pun diorang pun fikir banyak kali kan. Sebab itulah, sebab di UN pun dulu ada satu center, saya tak tahu center tu masih ada lagi. Masa tu lead by Prof. Remy Bulan kan. Saya tak tahu benda tu ada lagi ke tak, yang indigenous punya center. Ada lagi. Kan? Sebab dia tak semeriah dulu. Dulu sangat meriah kan benda-benda tu semua. Jadi kalau kita dapat banyakkan modul itu perlu diperluaskan lah kepada guru-guru lain. Modul tu memang cantik. Saya memang KAP tadi yang kita punya panelis Nur Hishamuddin sebut tentang KAP, kurikulum asli Penan tu semua kan. Benda tu memang cantik. Tapi bila tiba penilaian, dia ada masalah. Sebab apa? Sebab budak-budak ni kena ambil UPSR waktu tu. Jadi benda tu dah tak synchronize kan. Sepatutnya mereka ada penilaian mereka sendiri, tapi benda tu memandangkan kita menggunakan KK tu semua. Jadi kurikulum bersepadu tu semua, jadi menyebabkan KAP tu dia tergantung begitu saja. Sama macam kedap. Kedap ni cantik dari segi kertas konsepnya. Cuba tengok siapa datang kedap. Ibu je. Kan, bapanya tak ada pun dalam kedap tu kan. Semua serah pada ibu. Lepas tu ibu datang pun buat apa? Dia memasak. Dia tu semua bagi makan. Lepas tu tak ada pun nak belajar tu tak ada. Sepatutnya dia kena belajar tentang 3M tu semua kan. Tapi tapi semangatnya masa kedap tu adalah memang nak suruh budak-budak pergi sekolah. Jadi bila mak dia pergi sekolah, ni semua anak-anak dia pun pergi sekolah kan. Tapi mungkin kita dah boleh fikirkan balik dari segi implementation tu. Implementation tu memang perlu kita perkasakan supaya semua benda yang cantik atas kertas ini boleh dilaksanakan sebaiknya, supaya outcome itu juga akan dapat kita hasilkan lah kan. So itu saja kot setakat ni. Terima kasih Dr. Roslan. Mungkin panel seterusnya Dr. Fauzi. Dr. Mute. Okay. Jawab semua kan. Okay, kita buka pada guru-guru yang lain atau nak bertanya soalan sebab pusingan ni ada lagi dalam setengah jam. Teruja. Betul. Sebenarnya teruja tu apa yang Dr. Roslan cakap ni. Sebenarnya saya cukup teruja kan. Bila dia katakan sebenarnya kami inilah pertama kali dipanggil, sebenarnya bukan Dr. Roslan je. Bukan Dr. Roslan je. Inilah saya pun begitu juga, sama dengan sahabat saya Dr. Roslan. Inilah pertama kali dipanggil kan. Lepas tu yang kedua pula, apa yang Dr. Lan cakap tadi, memang kita dah bincang dalam padu. Dr. Lan pun ada ya. Dari segi cadangan kita sekolah komuniti, kita dah fight macam-macam kan. Akhirnya dia bawa, kata dia cantai balik semula. Maksud itulah perkara-perkara yang kita katakan yang telah kita perjuangkan sejak sekian lama. Tetapi untuk makluman Dr. Lan juga Dr. Nazidin dan yang lain, yang terbaru ni kita telah pun masukkan Pusat Kemajuan Bumi di bawah Region Center Expertise, di bawah UNESCO terus. Jadi kita mengharapkan agar di sini dan yang terbaru ni juga melalui DPAD Khazanah Nasional. Sebab kita sedia maklum ya, kita pun dah sejak sekian lama pusat ini kita memang bergerak sendirian, memang tak ada penuntutan apa-apalah yang disediakan. Secara khususnya tak ada. Tetapi kita mampu bergerak mungkin agaknya dari segi nilai nawaitu kita tu untuk membantu orang asli. Sebab di mana dimaklumkan tadi, sebenarnya untuk makluman doktor, rakan saya dan juga para pelajar, kita perlu ada jiwa sebenarnya. Bila sebut masyarakat asli ni kan, asli ni kita nak didik saudara kita masyarakat asli, kita perlu ada jiwa. Jiwa dalaman tu perlu ada. Kalau kita tak ada jiwa, itu yang dikatakan keluar ayat tu, orang asli itu tak orang asli. Ya, kita pun tahu takkan orang asli kita menjadi orang Perancis, orang Jerman dan sebagainya. Tapi stigma tu ada untuk maklumannya. Itu yang kita usahakan supaya, termasuk juga segi penempatan orang asli ni, untuk makluman sahabat saya Dr. Lan ya, kita tetapkan supaya dia punya amilan itu mesti ikut klausa. Bila dikatakan amilan orang asli, mesti ditempatkan di sekolah orang asli. Apa juga sekalipun, saya fight maklumkan kepada senator, termasuk juga kepada
Kementerian Pendidikan, dan pernah satu ketika saya bermaklumkan pada pegawai khas menteri supaya dia letakkan anak didik saya ini di sekolah orang asli. Ya, maksudnya kita menjadi hero di belakang tabir, tapi kita kena sedar bahawa kita tidur di bantar yang belanan, tapi mimpi itu yang sama. Kita nakkan hari ini para pelajar OA kita dia mampu menterjemahkan sesuatu yang bermakna kepada masyarakat mereka yang berada di kawasan pedalaman. Kita tak tahu satu masa nanti yang berada di Banjaran Tiongsa mungkin akan wujud bandar-bandar baru, bandar kecil hasil dari usaha kita. Itu antara perkaranya lah. Jadi sebenarnya dimaklumkan oleh sahabat saya Dr. Lan tadi, memang kita ada 98 buah sekolah awam asli di seluruh negara. Ya, sekolah menengah kita ada 2, ini untuk makluman ya. Sekolah menengah bawah, ini sekolah 100% orang asli, dan yang terbaru yang kita akan yang akan beroperasi ialah sekolah menengah Panggung Jaya di Gua Musang. Dan pelajar orang asli, ya, guru-guru pelajar asli kita berada di Abzan setakat ini bermula 2010 sampai 2008 sampai kali ini 2010 sampai kali ini berjumlah 198 orang, dan yang telah dipostingkan 108 orang di seluruh negara sekolah murid orang asli. Ini untuk makluman lah, ya, untuk makluman. Jadi apa yang kita harapkan tadi disentuh tentang KAP, ya betul, ya, saudara saya Dr. Lan. KAP, kedap sebagainya sebenarnya cantik dah dia punya tapi dia punya pelaksanaan. Sebab itu kita katakan pemantauan itu perlu dikukuhkan, Dr. Lan, ya, pemantauan itu. Ya, isu utama kita ialah kita buat benda itu cantik sangat, tapi dari segi pemantauan itu tak ada. Ya, contohnya pertama segi tadbir urus. Tadbir urusnya perlu ada keselarasan di peringkat bahagian-bahagian. KPM-nya, JPN, tapi yang tu kita tak berapa nak nampak dah. Dulu kita nampak, habis sekarang ni kita tak berapa nak nampak. Bila kita katakan bahagian itu siapa tentang asli, tak tahu siapa. Tapi yang masih strong sangat ni ialah Pusat Tunang Pribumi. Maksudnya dia tetap berada di sana, ya, walaupun terpincir jauh di pusat di Abzan sana, tetapi sebenarnya dia menyumbang sesuatu yang bermakna kepada masyarakat OA kita. Ya, maksudnya di belakang tabir pun kita, di depan tabir pun kita. Okay, kan? Jadi dalam hal ini sudah tentu kita katakan apa dimaklumkan oleh sahabat saya tadi, Dr. Lan, ya, inovasi dan kreativiti itu memang tak dapat dipisahkan. Sebab itu kita nak anak didik kita khasnya di Abzan itu kita telah diberikan kemudahan kepada mereka, dan mana-mana dan guru-guru juga harus mempunyai nilai tambah, Dr. Lan. Tapi yang utama ialah mesti dalam hati lah, ya, dalam hati. Mesti ada, kita bila hadir sekolah OA itu mesti ada sesuatu yang boleh kita bawa. Kalau lah kita tak ada boleh bawa, jadinya jadi susah lah. Kalau anggapan kita ialah OA itu tetap OA, jadi susah. Memang kita tahu, ya, kalau diubah jadi Perancis itu luar biasa lah. Okay? Jadi kita harapkan kita boleh adakan lagi perbincangan seperti ini. Sebenarnya kalau lah kita tak ada PKP, memang kami akan panggil lah ke Abzan dah. Panggil ke Abzan kita. Ini sebenarnya salah satu perkara sebenarnya untuk makluman sahabat saya Dr. Lan, Dr. Nazri dan lain. Kita ada, yang ini merupakan trust yang pertama, iaitu transisi dan aplikasi ilmu. Maksudnya dari segi penjanaan ilmu memang kami buat meja bulat. Penjanaan ilmu yang pertama, kemudian tersesat bersih ilmu, dan yang ketiga itulah pemularan dan pengenalan budaya. Memang itu trust pusat bumi yang sejak dulu lagi dah. Ya, tapi memang pada hari ini saya, patut saya katakan tadi, walaupun anak saya kahwin pukul 2 sekejap lagi, tapi saya rasa seronok sangat. Kan? Dia lain. Dia rasa sebab bukan apa Dr. Nes, ya, dia terangsang dengan merangsang untuk lain. Jadi Dr. Nen dah merangsang ni tajuk ni, ya, saudara tu Puan Catherine dia, jadi kita pun terangsang lah untuk bercakap soal pendidikan pribumi, dan saya percaya dalam kalangan pelajar kita pun memang ada hubungi saya pun. Tapi inilah antara perkara-perkaranya, mesti ada perasaan tulus untuk membantu masyarakat kita. Kalau kita tak ada perasaan itu agak sukar sebenarnya. Ya, agak sukar. Okey, saya rasa saya serahkan pada orang lain dulu. Sebenarnya kalau ikutnya banyak lagi lah. Mungkin pukul 1 pun tak habis kot. Okey, silakan dulu. Terima kasih.
Saya nak tambah sikit. Alalang Dr. Aminuddin ni dah sebut tentang padu tu teringat pula saya masa dekat padu tu. Saya nak share lah kepada adik-adik kita di Universiti Melaya Mungkin idea ni you boleh come up balik Sebab masa dekat padu tu kami ada propose sekolah atas air untuk RPS Banon dekat Tasik Royal Belum. Bagaimana dekat situ hanya ada satu sekolah dekat tiang 2 saja yang ada asrama. Jadi kita suggest masa tu untuk buat sekolah atas air, mengambil model hospital atas air yang dekat Indonesia ada, dekat Vietnam ada. Jadi idea tu sampai ke pengetahuan Suhakam sebenarnya, dan Suhakam bash saya lah, dia kata isu keselamatan. Tapi kita memikirkan masa tu adalah masa waktu tu adalah keciciran sangat tinggi sebenarnya di sana, sebab mereka pergi sekolah agak sukar masa tu. Dan tadi kita bincang tentang seawal usia kecil 3 tahun 4 tahun dah duduk asrama berpisah dengan keluarga. Jadi kita memikirkan waktu tu untuk membuat sekolah atas air yang kita ambil dekat mereka, sebab mereka tu ada laluan sungai kan, laluan air yang ambil mereka daripada satu jeti ke satu jeti dan bawa atas feri yang sekolah atas air itu, kemudian belajarlah atas air. Cuma dia punya kos sangat tinggi lah sebab dia ada masalah dari segi minyak dan sebagainya. Tetapi kadang-kadang kita perlu cari solution yang radikal sebenarnya untuk nak menyelesaikan isu-isu ini, daripada sama je kalau nak membina sekolah di kawasan di kawasan pedalaman pun kosnya sangat tinggi, berganda kosnya sebenarnya untuk membina satu bangunan di dalam hutan kan. Jadi ini juga perkara yang kita sampai ke situ kami bincang, dan kami ada design itu tentang sekolah atas air itu, bagaimana sekolah itu boleh dilakukan di Royal Belum masa tu kan. Sangat menarik sebenarnya perbincangan tentang orang asli ni. Dia bukannya perbincangan biasa-biasa lah kan, tapi pusing balik cerita yang sama. Dia recycle ya Dr. Aminuddin kan, dia recycle. Okey. Okey, terima kasih Dr. Muhammad Roslan. Jadi mana-mana panel ataupun para peserta nak kongsikan pendapat mengenai intelektual orang asli dari segi asuhan dan didikan. Mungkin guru-guru nak memberikan sedikit idea. Boleh tanya soalan yang peserta lain, Catherine, Kalis masih ada dalam grup ke? Kalis dah dia menggunakan lagu-lagu sewang untuk mengajar di preschool. Yang lagu Cik Dr. Aminuddin nyanyi bola-bola, dia dah menyanyi masa dia punya Viva baru ni. Sebab ni apa, sebab Dr. Nair itu memang saya cadangkan antara beberapa buah lagu termasuk panas-panas siang, panas malam tu, tapi memang saya suruh dia menyanyi dulu itu. Cuba mengungkapkan nilai intelektual. Lepas ni mungkin kali seperti terbit album kot. Yang terbaik tu boleh kot. Okey, Catherine, ada Huwaina nak tanya apa. Ini kamu berpeluang saya bawa direct terus. Sebelum ni kamu nak buat ni, kita ada kita. Boleh minta Huwaira tu tanya ke apa. Dia okey, Katrina pun tak. Ya. Berpeluang dengan guru-guru orang asli lagi. Ini direct. Selamat pagi. Selamat pagi kepada semua panel-panel. Saya berasa amat happy sangat dapat involve dengan meja bulat ni. Saya pelajar Dr. Nazri dan nak habis tapi belum habis lagi sebab kajian saya sangkut. Kajian saya buat di Postgop Gua Musang Kelantan. Jauh. Tapi sebab keadaan saya last month jatuh tangga jadi whole sekarang ni tengah recover. Tajuk saya ialah Creative Music and Movement based on Indigenous Knowledge for Preschool, for Early Literacy in Preschool. Memang tajuk tu memang sesuai untuk tempat kajian saya. Tapi sedih sangat sebab tempat tu lokasi dia 95 km dari Bandar Gua Musang off-road.
memang dalam sangat. Jadi based dengan kita cooperate dengan UKM, Profesor Datuk Rokia, kami pergi sana, memang sekolah dia nature school, dibina oleh kaum orang asli sana, dan dia ada 3 cikgu yang mengajar kanak-kanak sana. Memang sedih lah keadaan sekolah tu, tapi bila tengok budak-budak tu kan, kita orang luar ni rasa semangat sangat, sebab saya rasa banyak kita boleh bantu untuk mereka. Mereka memang terpinggir kalau nak ikutkan. Baru-baru ni saya dengan kawan-kawan saya, kita kutip dana, nak derma lah buku, material semua, nak hantar sana. Sebab saya jatuh tu tak jadi pergi, tapi diorang kata nak pergi dalam bulan Jun ni. So saya harap lepas ni memang dapat pergi. Saya kali kedua lah, sebab first time saya pergi tu memang terasa sangat saya betul-betul nak tolong kanak-kanak ni, sebab diorang ni perlukan guru-guru yang betul-betul dedikasi. Sebab banyak guru-guru sekarang ni kan yang muda-muda ni, dia kalau susah sikit dia tak boleh. I hope that I'm not hurting anybody's feelings lah, tapi this is the generalization that kita orang lama ni, kita tahu keadaan susah macam mana. So saya cubalah sedaya upaya saya nak tolong. Cuma saya nak kata, kalau boleh cikgu-cikgu yang betul-betul dedikasi ni memang susah kita nak cari sekarang. I rasa mereka kena volunteer diri sendirilah. Cuma protokol dia memang susah. Dari jabatan atas kita nak minta mohon apa untuk hantar memang susah. I think this is happening everywhere kan. Sorry, I kena dua bahasa sebab my bahasa tak berapa tu. So saya nak cadangkan kalau boleh banyak orang atasan ni, kalau boleh pergi lawat kat sekolah-sekolah memang yang terpinggir sangat ni, mereka bolehlah encourage cikgu tu untuk datang mengajar sana ke, ataupun train teachers dari sana. Sebab sekarang ni saya pun tengah tolong guru-guru sana through WhatsApp tu, ajar diorang basic aja. Yang dia minta saya buku bahasa Inggeris tahap preschool dengan standard 1, padahal kanak-kanak dah umur 9 tahun 10 tahun, tetapi tak fasih dalam bahasa Inggeris. Kalau bahasa Melayu tu memang diorang boleh fasih, tapi diorang memang interested. Bila kita pergi sana kan, ajar even simple Jack and the Beanstalk story tu, I rasa terharu sangat, sebab after 1 year dia boleh remember me. Dia kata, oh cikgu yang ajar kita pasal giant tu nak datang. So they were so happy. So I said, benda-benda kecil ni kan bila tersentuh hati kita, kita rasa sedih lah kalau tak ada guru-guru yang boleh pergi sana mengajar, tengok keadaan suasana sana. Itu satu je tempat. I think there are many other places that really need teachers lah. So teachers ni kena betul-betul dedikasi. Itu je I punya harapan. Thank you. Terima kasih Catherine. Doktor, boleh saya jelaskan sikit tak? Okey, Puan Catherine, terima kasih banyak-banyak. Tapi sebenarnya bila Puan Catherine sebut Datuk Dr. Rokia Homan tu, sebenarnya Datuk Rokia Homan tu dia mempunyai pertalian saudara jugalah kan saya dengan beliau, dan beliau pun telah pun memaklumkan pada saya